Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua sekalian anak murid cikgu. Cikgu harap semua dalam keadaan yang sihat. Jadi untuk tajuk kita bagi pendidikan kesihatan pada hari ini adalah pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial iaitu PEERS, dan kita akan sentuh topik berkaitan pengaruh multimedia kepada tingkah laku seksual berisiko. Sebelum tu, kita tengok dulu apa sebenarnya maksud media massa. Okey. Yang pertama, media massa merujuk kepada pelbagai teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi yang dikenali sebagai multimedia. Okey, kalau dalam situasi sekarang, kamu banyak menggunakan multimedia ni. Okey, contohnya untuk PDPR, okay, untuk berkomunikasi dengan kawan-kawan kan, menggunakan WhatsApp dan sebagainya. Ada yang gunakan video call. Okay, multimedia ni termasuk teks, image grafik, audio, video dan juga animasi. Jadi apa-apa apps yang membolehkan kamu berkomunikasi dengan orang lain dan untuk kamu gunakan, kita panggil dia sebagai multimedia. Dan yang kedua, murid harus menggunakan multimedia dengan cara yang bijak dan berhemah. Jadi apa-apa apps ataupun apa yang kamu gunakan untuk berkomunikasi secara online ni, kamu gunakan dengan cara yang betul. Okey, tak boleh nak gunakan untuk perkara-perkara yang tidak baik atau di luar norma masyarakat dan agama kita. Sekarang kita lihat petikan yang ditunjukkan dalam PowerPoint ini. Jadi kalau kamu tidak jelas, kamu boleh gunakan buku teks, buka muka surat 134, okey, baca dan cuba senaraikan kesan negatif multimedia dalam petikan. Okey, kamu senaraikan kesan negatif tersebut dalam buku latihan. Agak-agak dapat berapa di situ? Cuba kamu baca daripada awal sampai akhir. Okey? Sekarang kita tengok pula pengaruh multimedia kepada tingkah laku seksual berisiko. Yang pertama, kesan negatif multimedia kepada tingkah laku seksual berisiko mempengaruhi minda dan juga akhlak remaja. Maksudnya di situ, apabila remaja atau para pelajar tidak menggunakan multimedia dengan cara yang berhemah, dengan cara yang baik atau cara yang betul, dia akan menyebabkan kesan negatif kepada perangai, kepada sikap, okay, dan juga cara berfikir seseorang remaja ataupun para pelajar kita. Yang kedua, informasi seksual daripada media cetak dan media elektronik membawa pengaruh yang negatif kepada tingkah laku seksual. Contohnya zaman sekarang, para pelajar ataupun remaja dia suka mencari informasi berkaitan seksual ni di media-media sosial. Contohnya dia boleh Google, dia boleh tengok YouTube, okay, ataupun media cetak, dia beli majalah, okay, apa-apa jenis bahan bacaan yang berkaitan dengan seksual. Jadi tanpa rujukan daripada orang lain, cara pemahaman dia sendiri akan menyebabkan pengaruh yang negatif kepada sikap mereka. Dan apabila kesan negatif daripada multimedia dan sebagainya, okay, dia akan menyebabkan pula seks sebelum nikah berlaku akibat daripada perempuan yang hamil tanpa berkahwin dan ia telah menyimpang daripada norma hidup dan agama. Okay. Jadi apabila seorang remaja ataupun pelajar itu asyik berfikir tentang seksual, okay, asyik berfikir benda-benda yang negatif saja akibat daripada bahan bacaan yang mereka dapat, dia akan menyebabkan kepada tingkah laku yang tidak baik ataupun di luar daripada norma kehidupan masyarakat. Okey, tak ada satu agama di muka bumi ini yang menyuruh penganutnya untuk melakukan perkara-perkara yang tidak bermoral, tak ada. Okey, apatah lagi kita sebagai orang Islam. Jadi seks menikah sangat-sangat dilarang. Okey, jangan terjebak dengan benda-benda sebegini.
Kita tengok pula risiko seks sebelum nikah. Jadi remaja atau pelajar yang terjebak dengan seks sebelum nikah, ini adalah antara 8 risiko yang mungkin mereka akan hadapi. Okey, yang pertama adalah seks rambang. Merujuk kepada perlakuan seks kerap bertukar pasangan penyebab jangkitan seksual. Jadi sekiranya seseorang remaja itu terjebak dengan seks rambang dan sering bertukar pasangan, okey, kemungkinan besar mereka akan menghadapi masalah kesihatan. Okey, mendapat penyakit kelamin contohnya seperti sifilis, dan ini menyebabkan kesihatan mereka semakin menurun. Yang kedua, menggugurkan kandungan. Jadi seorang remaja, terutamanya remaja perempuan lah, kerana berasa malu, dia cuba untuk gugurkan kandungan, dan tindakan dia ini boleh menjejaskan kesihatan bayi dan juga dirinya sendiri, dan boleh menyebabkan kepada kematian. Yang ketiga adalah anak tidak sah taraf. Sangat jarang keluarga atau masyarakat yang boleh menerima anak tidak sah taraf dalam keluarga ataupun kelompok masyarakat. Okay, jadi ini akan menyebabkan anak tidak sah taraf ini berasa sangat rendah diri. Walaupun mereka ini tidak bersalah, tapi disebabkan oleh perbuatan remaja itu tadi, akan menyebabkan impak kepada diri mereka dan menyebabkan mereka rasa malu, rasa rendah diri terhadap masyarakat ataupun orang-orang yang sekeliling. Yang keempat, bercanggah dengan agama dan norma masyarakat. Macam kita tahu, seks menikah sangat-sangat dilarang dalam agama Islam dan agama apa sekalipun. Penganutnya dilarang sama sekali untuk melakukan seks sebelum nikah. Jadi perbuatan yang keji dan hina pada pandangan masyarakat ini tak dapat diterima oleh orang lain. Jadi elakkan daripada perbuatan-perbuatan yang luar daripada kebiasaan. Norma ni maksudnya kebiasaan lah. Norma masyarakat, kebiasaan masyarakat. Sebab apa? Bila berlaku benda-benda sebegini, agak sukar diterima dalam agama kita, dah sukar diterima dalam masyarakat kita. Dan yang kelima, kemerosotan pelajaran. Bagi pelajar ataupun remaja yang terlibat dengan seks sebelum nikah, mereka akan hilang tumpuan pada pelajaran dan gagal dalam peperiksaan. Dah tentulah apabila kamu tidak memberi tumpuan yang penuh pada pelajaran kamu ketika dalam kelas contohnya, ia akan menyebabkan kamu gagal. Ini mungkin disebabkan oleh mereka hilang tumpuan akibat daripada sering teringat perbuatan mereka ataupun rasa sangat bersalah, rasa takut dan malu dan sebagainya. Seterusnya, hamil sebelum nikah. Individu belum bersedia memikul tanggungjawab. Contohnya baru berumur 12 tahun. Remaja perempuan ini telah mengandung contohnya. Jadi mereka ini tidak bersedia memikul tanggungjawab sebagai ibu bapa. Jadi ini akan menyebabkan tekanan kepada remaja tersebut. Yang ketujuh, mencemarkan maruah keluarga dan dipandang serong oleh masyarakat. Yang ini memang tiada keluarga ataupun maksudnya tak ada satu keluarga pun yang boleh terima anak dia melakukan seks sebelum nikah. Dan tak ada masyarakat pun yang boleh terima maksudnya kelompok dalam masyarakat tu ada yang melakukan seks sebelum nikah. Jadi apabila berlaku dalam sesebuah keluarga, masyarakat akan memandang serong. Senang kalau kita kata makcik-makcik bawang kan, sukalah membawangkan isu-isu tersebut. Jadi lama-lama keluarga yang terjebak, maksudnya keluarga yang ada anak remaja yang terjebak dengan seks sebelum nikah ni, dia akan sangat malu. Yang kita kata menconteng arang ke muka ibu bapa. Sebab tu kita kata jangan terjebak dengan perkara-perkara sebegini. Dan yang terakhir, mencemarkan maruah diri. Remaja yang terjebak dengan seks sebelum nikah akan dicemuh dan disingkir masyarakat. Seperti yang sebelum ni saya terangkan. Cikgu dah bagi tahu tiada masyarakat yang boleh menerima perbuatan yang tidak bermoral seperti ini. Sebab dalam agama pun dah dilarang, masyarakat sendiri pun tak dapat terima, dan kemungkinan besar keluarga kita sendiri pun sukar untuk menerima perbuatan remaja tersebut. Jadi bila kamu dah tahu ke-8 risiko tersebut, kita kena pandai jaga diri kita, jangan terjebak dengan perbuatan sebegini, supaya kita tidak menghadapi risiko-risiko tersebut.
Dan yang terakhir, kita tengok faktor-faktor penyebab tingkah laku berisiko. Kita ada 3 faktor. Okay, yang pertama adalah pengaruh rakan sebaya. Jadi pengaruh rakan sebaya ni sangat kuat sebenarnya kepada remaja ataupun kita kata pelajar lah. Okay. Jadi mereka ni sebab selalu bertemu, selalu berada bersama dengan rakan-rakan. Jadi sekiranya salah mencari rakan, kamu boleh terjebak dengan perkara-perkara yang tidak baik ini disebabkan oleh seorang rakan ataupun kawan kamu yang mengajak ke arah perbuatan tersebut. Jadi sebagai remaja, kamu kena tahu memilih rakan yang boleh membimbing ataupun membawa kamu ke arah yang lebih baik. Sekiranya kamu dapat kenal pasti rakan kamu yang mengajak ke arah benda-benda yang tidak baik, tidak sihat ni, tinggalkanlah supaya kamu tidak terjebak. Okey, kalau kata ramailah pelajar-pelajar sekolah ni cakap, cikgu saya kawan dengan dia sebab saya nak tarik dia ke arah yang lebih baik. Okey, bagus. Niat tu memang bagus. Cuma kita risau nanti bukan kamu yang tarik dia ke arah yang lebih baik, tapi kamu yang ikut dia pula ke arah yang tidak baik. Jadi kena pandai-pandai cari kawan ataupun rakan kamu. Okey. Yang kedua adalah masalah kesihatan mental. Okey, sebelum tu jangan kamu tersalah. Kesihatan mental dan penyakit mental adalah berlainan. Okey, penyakit mental ni senang kita kata, kamu selalu cakap orang gila lah, orang yang ada maksudnya tak normal lah. Okey, daripada segi mental. Itu adalah penyakit mental. Tapi kesihatan mental ni kita tengok orang tu macam biasa je. Dia boleh melakukan aktiviti harian macam biasa. Cuma pada masa yang sama maksudnya kesejahteraan pemikiran dia tu agak terganggu. Contoh tu. Dia bukannya kita panggil sebagai orang gila ke apa ya, tidak. Okey, cuma mungkin dia dalam keadaan yang stres, ekspresi emosi dia menampakkan dia mengalami tekanan dan sebagainya. Itu adalah masalah kesihatan mental. Jadi disebabkan oleh masalah kesihatan mental ini menyebabkan mereka terjebak dengan gejala-gejala sosial tersebut. Yang ketiga adalah kecelaruan personaliti. Kecelaruan personaliti ni maksudnya kadang-kadang kita tengok seorang individu tu tak nampak macam orang lain. Okey, pemikiran dia, perbuatan tingkah laku dia tidak seperti remaja yang lain. Okay, kalau kita tengok orang lain boleh bersosial sama-sama dengan kawan-kawan dan sebagainya. Tapi kita tengok yang seorang ni, okay, pelajar seorang ni, dia suka menyendiri, dia tak suka berkawan, okay. Jenis kata alone, je seorang-seorang kan, dia tak kisah pun orang ramai ke. Itu adalah antara salah satu contoh kecelaruan personality. Kita nampaklah dia sedikit berbeza daripada remaja ataupun pelajar-pelajar yang lain. Okay, jadi 3 faktor ni boleh menyebab kepada berlakunya tingkah laku berisiko tersebut. Jadi cikgu harap selepas penerangan berkaitan topik pengaruh multimedia kepada tingkah laku seksual berisiko, kamu dapat faham apa risiko-risiko dan juga faktor-faktor yang penyebab kepada masalah tersebut. Okey, jadi jangan lupa untuk cari apa senaraikanlah, okey, apa pengaruh negatif multimedia bagi petikan yang cikgu tunjukkan tadi. Okay, kamu boleh rujuklah petikan tu pada muka surat 134. Okay, buat dalam buku latihan. So, terima kasih untuk yang sudi mendengar penerangan. Cikgu harap itu akan membantu kamu untuk menjadi pelajar ataupun remaja yang lebih baik. Okay, Assalamualaikum.